adalah sebuah tamadun unggul dan tertua di dunia dan mempunyai keunikannya yang tersendiri. Yang lebih penting, tamadun India juga merupakan panduan berbagai bentuk budaya hingga melahirkan variasi dalam perkembangan tamadun ini. Selain itu, pengaruh agama menjadi faktor penting dalam pembentukan tamadun ini, terutamanya agama Hindu, Buddha dan Islam. Ia menjadikan seluruh pengkajian tentang tamadun India sangat berbeza dan menarik jika dibandingkan dengan tamadun-tamadun lain di dunia. Tamadun India wujud di antara tahun 2500 hingga 1800 sebelum Masihi. Tamadun Indus telah mengalami keruntuhan selepas tempoh itu disebabkan kedatangan orang Aryan yang telah membawa satu budaya dan tahap bar kepada masyarakat tamadun Indus dikenali zaman modern. Zaman ini merupakan permulaan bagi kehidupan beragama masyarakat kerana agama Hindu lahir ketika zaman tersebut. Menjelang abad ke-7 sebelum Masihi, perhatian masyarakat beralih dari lembah Indus ke lembah Gange. Tamadun ini juga dibahagikan kepada dua bahagian utama benua kecil India, iaitu Indo-Arya yang berpusat di India Utara dan Dravida yang berpusat di India Selatan. Kedudukan tamadun ini bersebelahan dengan tamadun Parsi di sebelah barat, bahagian timurnya pula disepadani oleh tamadun Cina. Kedudukan geografi juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan perkembangan kebudayaan masyarakat India Utara dan India Selatan agak berbeza, iaitu dari segi rupa bentuk fizikal, budaya, bahasa dan amalan-amalan keagamaan. Pada zaman ini juga terdapat golongan pemerintah yang terdiri daripada golongan raja. Terdapat dua bentuk kerajaan, iaitu Janapada, iaitu kerajaan kecil, dan Mahajanapada, iaitu kerajaan besar. Kerajaan-kerajaan kecil telah disatukan di bawah pemerintahan Chandragupta Maurya. Empayar yang pertama di India telah dilahirkan pada 321 sebelum Masihi. Ini berlaku apabila semua seluruh India Utara telah disatukan di bawah pemerintahan dinasti Maurya. Dinasti mencapai zaman kegemilangannya ketika pemerintahan Asoka. Okey, saya akan memberitahu tentang sumbangan tamadun India dari bidang fizik dan kimia. Tamadun India merupakan asas penting dalam bidang fizik sebelum dikembangkan dengan lebih meluas dan dipraktikkan oleh tamadun barat. Tamadun India telah mengenal pasti konsep atom dan lebih dikenali sebagai Pramanu dan konsep relativity atau Sapekshavada yang digunakan sekurang-kurangnya sejak 600 tahun sebelum Masihi. Bagi mereka, atom wujud dalam setiap kehidupan dan dapat dipisah-pisahkan. Konsep atom ini dijumpai oleh Kashpa pada abad ke-6 sebelum Masihi dalam hasil penulisan beliau yang bertajuk Valsheshita Sutra. Penemuan ini dikaitkan dengan pemahaman orang India kepada pengelasan bahan kepada 4 unsur, iaitu bumi, prithvi, api, agni, udara, vayu dan air, jala. Kemudian ditambah pula dengan unsur baru, iaitu gelombang yang dikenali sebagai akasha. Kelima-lima unsur tersebut dikenali sebagai panca mahabbotas yang mempunyai kaitan dengan diri manusia. Mereka percaya bahawa kesemua unsur dapat dipisahkan kecuali unsur gelombang. Antara penemuan Kashpa adalah sesuatu objek akan mempunyai kadar berat yang lebih besar apabila ia berada dalam air berbanding apabila ia berada di udara, kerana densiti atom di dalam air melebihi densiti atom di udara. Dari segi ilmu fizik dan kimia, tamadun India berjaya mengenal pasti konsep-konsep jirim berdasarkan intuisi dan logik dan bukannya berdasarkan uji kaji di makmal. Pada zaman tamadun ini, mereka percaya bahawa alam semesta ini diperbuat daripada 5 unsur, iaitu tanah, angin, api dan angkasa. Terdapat juga teori yang menyatakan bahawa orang Buddha melihat atom sebagai occupying minute space in the minute's time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Afifah binti Hasanul Basri. Hari ini saya akan menerangkan sumbangan tamadun India dalam bidang astronomi dan kalender. Antara penemuan ahli astronomi India dalam bidang astronomi adalah
Pertama, kaedah Gaussian. Kaedah ini digunakan untuk mendalami ilmu astronomi dan juga kaedah ini mula membina ilmu algebra. Kemudian, kaedah ini diperkembangkan oleh orang Arab. Kedua, ahli matematik dan astronomi India iaitu Brahmagupta. Beliau berjaya menganggar jarak antara bumi dan matahari iaitu sejauh 5,000 yojanas bersamaan 7.2 km. Walau bagaimanapun, anggaran ini hampir sama dengan anggaran sebenar iaitu kurang daripada 3,600 km. Selain itu, beliau juga berjaya menemukan medan graviti dan mengetahui bahawa bumi ini adalah berbentuk sfera. Menurutnya, semua jasad akan jatuh ke bumi secara semula jadi. Kemudian, teori ini diperkembangkan oleh ahli sains barat. Seterusnya, dalam bidang kalender, tamadun India telah lama mengetahui kewujudan kalender matahari. Selain itu, mereka juga menentukan hari dalam bulan berdasarkan perubahan langit. Terdapat dua kaedah yang digunakan oleh tamadun India untuk menentukan hari dalam bulan. Pertama, pengiraan peredaran bulan sehingga bulan penuh menandakan cukup sebulan. Kedua, penetapan setahun sebanyak 360 hari dan dibahagikan kepada 12 bulan menjadikan sebulan sebanyak 27 hari atau 28 hari. Kemudian, penggunaan kalender bertambah baik pada zaman Veda kerana terdapat penemuan-penemuan baru. Kesimpulannya, pencapaian tamadun India telah memberi banyak peluang kepada tamadun lain untuk memperkembangkan ilmunya sehingga memberi pencapaian dan kejayaan kepada ahli astronomi dan masyarakat sekarang. Selamat sejahtera kepada Madam Hazliza. Nama saya Jwashni. Hari ini saya akan membentangkan tentang sumbangan tamadun India dalam bidang matematik. Tamadun dunia amat terhutang budi kepada tamadun India. Ini disebabkan angka sifar yang ditemui oleh tamadun India. Pada zaman Gupta, bidang matematik telah berkembang pesat dan mencapai tahap ilmu yang tinggi. Orang India mengembangkan matematik untuk menentukan tempat upacara pengorbanan menerusi kiraan astrologi dan terdapat beberapa bukti bahawa kewujudan unsur-unsur permulaan geometri, algebra dan trigonometri. Terdapat beberapa tokoh yang terkenal seperti Aryabhata, Varamahira, Brahmagupta dan Mahavira. Mereka merupakan antara tokoh dari bidang ilmu matematik dalam tamadun India. Aryabhata telah menghasilkan karya penulisan yang merangkumi trigonometri, sfera dan algebra. Karya penulisan beliau bertajuk Aryabhata. Selain itu, karya tersebut juga menyentuh beberapa formula matematik seperti persamaan linear dan persamaan kuadratik. Seterusnya, Varamahira. Beliau juga merupakan seorang dari tokoh terkemuka dalam tamadun India. Beliau telah menghasilkan penulisan berjudul Panchasiddhanta. Tokoh seterusnya yang saya akan menceritakan hari ini ialah Brahmagupta. Brahmagupta merupakan pakar pertama yang memberikan peraturan dalam pengiraan dalam angka sifar dan menggunakan teori seperti formula Brahmagupta. Orang Arab meminjam sistem matematik India dan memperkenalkan di Eropah bersama nombor-nombor India yang kemudiannya dikenali sebagai nombor-nombor Arab. Mereka juga memahami konsep positif dan negatif. Itu daripada saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera Madam Hazliza. Saya Vishnu Vijayan. So, hari ini saya ingin membentangkan tentang sumbangan tamadun India dalam bidang perubatan.
Kemahiran dalam bidang perubatan telah dikesan sejak zaman Veda lagi bagi tamadun India. Ilmu perubatan memainkan peranan yang amat penting terhadap masyarakat India. Ekoran daripada mereka menganggap ilmu perubatan merupakan ilmu sihir. Maka tercetusnya perkembangan dalam unsur-unsur bidang fisiologi, pembedahan, seni pernafasan, reproduksi manusia, farmakolog dan veterinari telah berlaku sejak zaman sebelum kurun pertama Masih lagi. Amalan seni pernafasan melalui yoga telah dipraktikkan oleh masyarakat tamadun India. Amalan yoga yang mengutamakan ketenangan minda kerana betapa pentingnya untuk kesihatan, dan ini mempunyai kaitan yang rapat dengan amalan meditasi dalam ajaran Hindu. Selain daripada itu, perkembangan ilmu perubatan juga boleh dilihat dari segi karyaan perubatan. Karya perubatan telah banyak diterbitkan, sebagai contoh Caraka dan Susruta. Karya Caraka telah dikarya pada kurun 1 atau 2 Masihi. Sementara itu, Susruta pula dihasilkan dalam kurun ke-4 Masihi. Karya yang ditulis oleh tokoh-tokoh dikatakan setanding dengan karya perubatan Hippocrates dan Galen, doktor Yunani. Tambahan pula, menurut teks-teks Ayurvedik atau Ayurveda menjelaskan badan manusia terbentuk dari kombinasi wayu, iaitu anjina. Pita merupakan api dan kapar dikenali sebagai lendir. Ilmu perubatan telah mengubati serangan penyakit yang disebabkan ketidakseimbangan dalam badan dengan cara menggunakan ubatan herba dan minyak urutan. Oleh itu, teks tersebut dianggap sebagai penting dalam bidang perubatan sehingga kini. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih, Madam. Jadi refleksi yang dapat dibuat daripada video ini ialah tamadun India memainkan peranan yang besar dalam membangunkan sains dan teknologi. Yang kedua, teknologi dan ilmu sains pada masa kini banyak dipengaruhi oleh teknologi yang dibangunkan oleh tamadun India seperti kalender, herba-herba, senaman yoga, penemuan planet, asas algebra, logam tulen, jirim dan atom. Sumbangan yang diberikan termasuk dari segi bidang perubatan, astronomi, matematik, fizik dan kimia. Itu sahaja daripada kami. Diharapkan apa yang disampaikan dapat menambahkan ilmu pengetahuan tentang sumbangan tamadun India dari bidang sains dan teknologi. Sekian, terima kasih.